Bayangkan dulu, bila ranking kita ada bawah, siapa pun tak mau main dengan kita. Sampaikan last ayat nak bagi sedap hati apa? Ranking tak penting. Sekarang ni, bila kita sembang pasal national team lah, kita sembang pasal Harimau Melaya, fans dah start buka mata dah dengan potensi yang ada dekat skuad kebangsaan kita. Kalau kita throwback, kita flashback zaman, kita katakan antara zaman gelap lah, yang mana waktu tu Malaysia dalam ranking yang terburuk dalam sejarah, ranking yang terendah kan. Kita tengok ranking 2018 ranking Harimau Melaya 178. Sekarang ni bila kita dengar balik rasa macam lawak tau. Tapi sekarang ni kita dah berjaya naik, dan yang latest seingat saya 134. Sebab apa? Saya banyak baca komen orang kata Harimau Melaya dah jadi gergasi Asia. Betul ke tak betul? Kita tengok yang mana dulu pun sebenarnya dah ada dah statement macam ni. Harimau Melaya jadi gergasi Asia. Harimau Melaya sasar World Cup 2016. Sekarang dah 2000 berapa dah? Tak sampai-sampai lagi. So benda ni sebenarnya makan masa untuk kita nak dapat title gergasi Asia tu. Bagi saya, yang zaman sekarang ni orang duk hype, fans memang duk shock nak turun stadium, especially bila kita main dekat Bukit Jalil. Dia ada beberapa faktor yang orang boleh kata Malaysia ni dah kembali ke zaman kegemilangan. Bagi saya, dalam tempoh 3-4 tahun kebelakangan ni, selepasnya tim kita dilatih oleh coach The Professor ataupun Nelo Vingada, kalau siapa ingat, saya rasa rekod dia jadi coach Malaysia, time tu kita tak pernah menang kot. Ada pun seri, lepas tu kalah. Lepas tu dia dah kena buang, tak jawatan kena buang macam tu. Masuklah Ong Kim Swee take over saat. Lepas tu Tan Cheng Ho masuk. Okay, bagi saya starting point dia dekat Tan Cheng Ho. Walaupun ada orang kata, alah sebab Tan Cheng Ho lah kita tak layak next round punya World Cup qualifier. Tapi saya still lagi, saya rasa dia starting point. Sebab kita tengok bila dia take over, first dia masuk 2018 AFF. Waktu tu masih lagi dipanggil Suzuki Cup. Kita masuk final. Walaupun kita kalah dengan Vietnam. Tapi bagi saya benda tu, dia dapat tunjukkan yang Malaysia ni sebenarnya, walaupun time tu pool player taklah sebesar macam sekarang kan. Sekarang ni kita ada player lokal, pool besar, kita ada naturalisasi, kita ada player darah warisan, kacukan, kita ada banyak. Jadi bagi saya, bila permulaan pada zaman Tan Cheng Ho, dia yang mulakan benda tu. 2019 antara tahun yang sangat best untuk kita layan bila Harimau Melaya main. Bagi saya, yang Malaysia down sikit mungkin faktor COVID pun main peranan kan. Bila player dah lama tak ada competitive match, asyik training je, tu pun training online, training dalam Google Meet, training dalam Zoom buat seorang-seorang kan. Dia tak ada bonding tu. Bila team bola lama tak training sekali, bonding tu makin lama dia akan macam makin berkurang tau. Jadi sebab itulah kita kena selalu training untuk dapatkan chemistry yang baik. Bukti dia sekarang untuk kelakkan Piala Asia kan, kita dah layak. Betul. Jadi bila kita nak main Piala Asia, Kim Panggon sendiri kata dia tak mau tukar tim terlalu ramai player yang kita katakan muka baru, sebab dia nak jaga chemistry antara player, nak bagi player serasi. Jadi lepas Tan Cheng Ho dah berundur daripada skuad kebangsaan sebab mungkin faktor prestasi juga mainkan peranan, Tan situlah Kim Panggon masuk. Bila dia masuk, kita boleh nampaklah perubahan yang agak drastik juga sebenarnya. Dia bawa tim kita naik, kita katakan ke satu level yang lebih tinggi berbanding sebelum ni. Cumanya ada beberapa faktor yang saya rasakan jadi faktor penguat kepada kemasukan Kim Panggon yang boleh buatkan national team kita hari ni lagi kuat berbanding sebelum ni. Yang pertama, bila Kim Panggon masuk, national team tu sendiri dapat support yang kuat daripada FAM. Dan bukti dia kita dah pun tengok dah hari ni. Malaysia dah berjaya naik sikit ranking. Bayangkan dulu bila ranking kita ada bawah, siapa pun tak mau main dengan kita. Sampaikan last ayat nak bagi sedap hati apa? Ranking tak penting. Itulah yang nak bagi sedap hati. Okay, itu yang pertama. Lepas tu ada sokongan yang kuat daripada penyokong-penyokong sendiri. Sebab sekarang saya perhatilah dekat media sosial, setiap kali nak dekat dah FIFA Matchday, Malaysia nak main, penyokong memang sangat-sangat hype. Tambah pula dengan ada backup daripada Ultrasnya dekat stadium. Sebab tu saya sarankan, nak tahu Malaysia power tak power, pergi tengok bola kat stadium. Difaktorkan lagi dengan ada tim analisis yang bagus. Yang ni benda ni betul tau, proven. So kesimpulan dia, adakah Malaysia sekarang ni dah jadi gergasi Asia ke belum? Pendapat peribadi saya, benchmark yang kita kena letakkan kat Harimau Melaya, benchmark dia Piala Asia dekat Qatar nanti. Bila kita dah compete dengan tim-tim besar Asia, kita boleh seri ataupun kita boleh menang, layak next round. Dekat situ barulah kita boleh berkira-kira nak kata Malaysia ni dah jadi antara gergasi Asia. Untuk sekarang, kita chill dulu, kita keep on low profile. Sebab apa? Kalau nanti tiba-tiba dekat Piala Asia, squad kita
tak berapa menjadi, takut kita akan kecam pula sebab letak harapan yang terlalu meninggi.